Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan mengenai penghayatan rukun negara dalam kalangan pelajar FSSK tahun 2. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Huda binti Ahmad Nazri, Siti Solehah binti Muhammad Farish, Siti Nurjalilah binti Muhammad Jabilus, Nur Khalidah binti Sarifuddin, Izwa Hanis binti Zulkifli dan Nurul Hidayah binti Azman. Seterusnya, saya akan memperkenalkan apa itu rukun negara. Rukun negara merupakan satu ideologi kebangsaan Malaysia yang telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara ini telah diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang di-Pertuan Agong ke-4. Selepas Malaysia merdeka dan negara mula dibangunkan sedikit demi sedikit, terdapat jurang antara kemewahan bandar dan kemiskinan luar bandar. Hal ini menyebabkan beberapa kekacauan serta perbalahan yang melibat kaum yang berlainan bangsa di kawasan Tanah Melayu. Apabila berlaku peristiwa berdarah 13 Mei 1969, kerajaan mula mencari satu formula untuk mengatasi masalah ini. Dan kerana itulah rukun negara dibentuk, mencapai perpaduan antara setiap golongan masyarakat dan membentuk kepribadian rakyat yang bersatu padu tanpa mengira latar belakang merupakan objektif-objektif rukun negara dibentuk. Dengan ini, kontrak sosial rakyat tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Siti Solehah. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nurul Huda. Saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian pernyataan masalah. Kajian mengenai rukun negara di Malaysia bukanlah sesuatu yang baru, malah terdapat banyak kajian mengenai rukun negara mengikut beberapa perspektif seperti daripada perspektif ketahanan negara, ketatanegaraan Islam, pendidikan dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan daripada Lee dan Sarjik pada tahun 2008, pembentukan rukun negara tidak sebenarnya difahami kerana senario itu hanyalah sekadar hafalan di perhimpunan. Namun, jika kita lihat pada kajian Ramlah pada tahun 2005, iaitu tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan rukun negara di kalangan pelajar IPT, dapatan mendapati bahawa hanya 70% responden yang terdiri daripada pelajar IPT di negara ini mampu menghafal rukun negara dengan baik. Dapatan yang diperolehi sememangnya signifikan, namun terdapat 30% lagi pengurangan pemahaman mengenai rukun negara yang perlu kita titik beratkan. Justru, kajian terbaharu setelah 16 tahun perlu dijalankan untuk melihat sejauh mana tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan rukun negara pada masa sekarang. Lebih-lebih lagi, kajian kami juga lebih spesifik dan terperinci, iaitu terarah kepada pelajar-pelajar di UKM sahaja. Seterusnya, kajian mengenai pemahaman, penghayatan dan pengamalan rukun negara dalam kalangan belia Malaysia yang dikaji oleh Sarjit Singh Darshan Singh pada tahun 2013. Kajian ini dilakukan secara menyeluruh dan hanya tertumpu kepada golongan yang
kepada golongan belia yang menetap di bandar-bandar seluruh Malaysia. Namun yang demikian, terdapat beberapa kelompokan pada kajian ini kerana ia hanya dilakukan kepada semua golongan belia tanpa mengambil kira latar belakang yang semestinya menjadi antara faktor yang paling penting untuk kita memperolehi hasil kajian yang baik, seperti latar belakang ekonomi, latar belakang pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Justru, kajian yang baharu perlu dilakukan berdasarkan kumpulan responden yang lebih kecil seperti dalam kelompok pelajar IPT, pelajar sekolah ataupun pekerja kerajaan contohnya. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa kita mendapat hasil kajian yang lebih tepat dan jitu. Maka sekian sahaja daripada saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya, iaitu Saudara Jalilah. Terima kasih kepada Saudari Soleha. Baiklah, saya Siti Nurjalilah binti Muhammad Japilus bernombor matrik A178319. Saya akan menerangkan di bahagian objektif kajian. Yang pertama ialah menganalisis persepsi pelajar FSSK tahun 2 UKM terhadap rukun negara. Objektif kajian kami yang kedua ialah mengenal pasti kesan penghayatan rukun negara kesejahteraan pelajar. Seterusnya saya akan menerangkan di bahagian metodologi pula. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif. Pengkaji telah merangka instrumen-instrumen penting untuk memastikan keseluruhan kajian dilakukan dengan baik. Antara kaedah kajian yang dirangka melibatkan reka bentuk, kajian, persampilan, instrumen kajian dan kaedah penganalisisan data. Bagi reka bentuk kajian, secara keseluruhannya adalah kajian kuantitatif yang berbentuk deskriptif bagi mengenal pasti dan mengkaji secara empirikal dan sistematik berkaitan dengan persepsi pelajar FSSK tahun 2 terhadap rukun negara ini menggunakan reka bentuk tinjauan. Seterusnya, responden dan persampilan pula. Kajian ini memilih mahasiswa tahun 2 yang berumur 19 hingga 33 tahun. Kajian ini mempunyai 40 orang responden yang di mana banyak 4 orang lelaki dan 36 orang perempuan. Bagi instrumen kajian ini menggunakan set soal selidik yang dirangka menggunakan Google Form dan diberikan kepada responden menerusi WhatsApp. Dalam kajian ini terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A yang melibatkan demografi yang terdiri daripada jantina, umur dan kaum. Bagi bahagian B melibatkan persepsi pelajar FSSK tahun 2 terhadap rukun negara. Bahagian ini mengandungi 5 item soalan yang meminta responden untuk memberikan persepsi terhadap rukun negara. Manakala bahagian C melibatkan kesan penghayatan rukun negara kepada kesejahteraan pelajar. Bahagian ini mengandungi 6 item soalan yang meminta responden untuk menjawab tentang kesan penghayatan rukun negara terhadap kesejahteraan. Bagi penganalisisan data dan perbincangan, dapatan yang diperolehi melalui instrumen soal selidik dianalisis menggunakan perisian Microsoft Excel. Kaedah deskriptif digunakan dalam kajian ini bagi menentukan latar belakang responden. Secara keseluruhannya, kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang berbentuk deskriptif yang di mana penyelidikan dilakukan menggunakan reka bentuk tinjauan. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih saudari. Nama saya Nur Khalidah binti Sari Pokden dengan nombor matrik A175790 dan saya akan membentangkan tentang analisis kajian. Analisis kajian ini kami peroleh maklumat melalui soal selidik yang telah kami war-warkan. Pada bahagian pertama, kami mendapatkan demografi responden melalui 3 aspek iaitu jantina, umur dan kaum. Bahagian kedua ialah untuk memenuhi objektif kajian kami yang pertama iaitu persepsi pelajar terhadap falsafah rukun negara. Terdapat 85% daripada responden kami sangat bersetuju bahawa mereka tahu apa itu rukun negara. Seterusnya, terdapat 60% daripada responden kami juga sangat bersetuju mengatakan diri mereka sangat bersemangat ketika membacakan rukun negara. Samping itu, terdapat 67.5% daripada responden kami sangat bersetuju mengatakan mereka juga
dapat berdiri dalam posisi yang betul ketika membacakan rukun negara. Dan seterusnya, terdapat 90% dari responden kami adalah sangat bersetuju mengatakan diri mereka hafal rukun negara dan masih juga mengingatinya sehingga ke hari ini. Dan soalan yang terakhir berkaitan dengan mereka hanya melafazkan rukun negara tanpa usaha untuk memahaminya. Terdapat 35% daripada responden kami tidak pasti tentang penyataan ini. Dan hanya sebilangan dalam 10% sahaja yang sangat bersetuju yang mereka bukan hanya melafazkan rukun negara tanpa usaha untuk memahaminya. Baiklah, seterusnya untuk memenuhi keperluan objektif kami yang kedua, iaitu berkenaan dengan kesan penghayatan kepada kesejahteraan pelajar. Kami ajukan 6 soalan kepada responden kami dan terdapat 85% daripada responden kami sangat bersetuju mengatakan mereka menghormati ajaran dan agama lain. Seterusnya, terdapat 72.5% daripada responden kami juga sangat bersetuju apabila mengatakan mereka kurang senang dengan posting yang berada di media sosial yang berkaitan dengan penghinaan institusi diraja Malaysia. Dan seterusnya, direkodkan sebanyak 57.5% yang sangat bersetuju apabila mereka mengatakan bahawa mereka mengambil berat dan mematuhi Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seterusnya, berkaitan dengan pematuhan arahan semasa PKP. Terdapat 75% yang sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Di samping itu, dicatatkan sebanyak 70% daripada responden kami juga sangat bersetuju apabila mereka mengatakan mereka juga ada rasa keterbukaan dalam menerima pandangan dari setiap golongan, tak kira muda ataupun tua. Dan yang terakhir ialah sebanyak 55% daripada responden kami juga sangat bersetuju apabila mengatakan mereka mempunyai penghayatan yang baik terhadap rukun negara. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Anis akan meneruskan pembentangan berkaitan perbincangan kajian. Berdasarkan hasil dapatan kajian, dapat dikonklusikan bahawa para pelajar UKM mempunyai persepsi yang baik terhadap rukun negara kerana rata-ratanya mampu menghafal dan melafazkan rukun negara dengan baik. Hal ini menunjukkan bahawa mereka mengambil berat terhadap rukun negara sebagai sebuah bentuk falsafah negara yang penting. Namun, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kesedaran dan kefahaman ketika melafazkan rukun negara perlu lebih diberi perhatian kerana hasil dapatan menunjukkan usaha pelajar untuk memahami rukun negara sewaktu melafazkannya adalah kurang baik. Ini mungkin kerana sikap individu itu sendiri. Bagi memenuhi objektif kajian yang kedua, hasil dapatan kajian menunjukkan para pelajar menghayati rukun negara. Majoriti pelajar melaksanakan falsafah rukun negara yang ditetapkan berdasarkan respon kepada situasi yang diberikan. Dapatan ini membuktikan bahawa penghayatan rukun negara memberi kesan yang besar terhadap kesejahteraan dan akhlak pelajar sesuai dengan matlamat negara untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila. Ulasan yang boleh kami buat adalah golongan berpendidikan mempunyai persepsi dan kefahaman yang baik terhadap falsafah rukun negara. Konklusi ini boleh dilihat kepada beberapa faktor, contohnya seperti pendedahan prinsip rukun negara sejak kecil, pembelajaran yang menyeluruh sejak sekolah rendah dan sebagainya. Kajian ini juga secara tidak langsung membuktikan bahawa pendidikan sebenarnya menjadi antara faktor terpenting yang menyumbang kepada penghayatan rukun negara. Dapat disimpulkan bahawa rukun negara membentuk masyarakat menjadi lebih disiplin dan bersemangat patriotik. Nilai murni yang dibentuk daripada penghayatan terhadap rukun negara memberi kesejahteraan bukan sahaja kepada masyarakat itu sendiri, malah juga kepada kesejahteraan negara.
Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih saudari Hani. Seterusnya saya Nurul Hidayah binti Azman memegang IDA 175477. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahawa para pelajar tahun 2 Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Kebangsaan Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa tahu akan apa itu rukun negara. Kajian ini juga membuktikan bahawa para pelajar masih menitik beratkan tentang penghayatan rukun negara serta masih mengamalkannya. Seterusnya, objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara adalah masih relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian para pelajar yang mana merupakan bakal menjadi pemimpin generasi pada masa hadapan. Kita sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, kita hendaklah mempunyai rasa cinta akan negara serta menghormati dasar-dasar negara dan juga prinsip-prinsip rukun negara. Akhir sekali, penghayatan rukun negara adalah sangat penting. Tun Abdul Razak merupakan Perdana Menteri yang kedua pernah berkata, adalah mustahak rukun negara bukan sahaja difahami oleh setiap rakyat tetapi juga hendaklah diamalkan dengan sepenuhnya dan segala hikmat-hikmat yang terkandung di dalam tiap-tiap perkataan dan kalimat rukun negara itu benar-benar menjadi darah daging.